Kembali di Niaga Awani bersama saya Nia Rozman dan rakan tugas Nabila Khalida dalam segmen Niaga Awani Forecast, di mana kita akan beri fokus kepada sistem pendidikan. Bagaimana ketersediaan sistem pendidikan memacu arah kepada ekonomi baru di sebalik pelbagai cabaran semasa dan juga mendatang. Dan kita bersama tetamu istimewa hari Nabila. Siapakah tetamu kita? Ya, yang pernah bersama dengan kita sebelum ni sama-sama mengendalikan program Niaga Awani iaitu Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Encik Ibrahim Sani. Apa khabar? Agak janggal sebab saya duduk kat sini. Biasanya saya duduk kat sana. So tak apalah, kita get used to the fact that I will be interviewed. Yes, khabar baik, Alhamdulillah. Tahun baru, azam baru dan apa yang kita nak tengokkan adalah apa yang kita boleh buat kelainan dan juga penambahbaikan, terutamanya dalam sistem pendidikan. And as we know, Yayasan Peneraju ini merupakan satu orang kata yang diberi mandat lah, yang dimanahkan untuk meningkatkan bukan sahaja kualiti, kuantiti dan juga relevanan anak-anak muda dalam memenuhi keperluan industri. Jadi how do you foresee ataupun macam mana andalan lah untuk tahun 2024 dalam sistem pendidikan terutama dari segi kewangan itu sendiri? Untuk mengetahui apa yang diperlukan oleh industri, kita harus mengenal rapat tentang apa industri sedang giat buat di peringkat industri syarikat swasta dan juga perkhidmatan awam. Tentunya antara fokus dan tumpuan tahun ini adalah pengembangan dalam pilar teknologi, terutamanya dalam penggunaan AI ataupun Artificial Intelligence, data security, data modeling, data analyst, systems analyst dan juga cyber security. Ini adalah antara tumpuan yang paling penting untuk kita beri tumpuan. Tapi ada juga kerja-kerja ataupun pekerjaan yang bidang-bidang yang evergreen. Contohnya di dalam bidang kewangan, dalam penaiktarafan bakat-bakat terutamanya bakat-bakat Bumiputera di dalam sektor kewangan, terutamanya dalam sektor accountant, chartered accountancy, chartered Institute of Marketeers, certified internal auditors, CFA, chartered financial analyst dan sebagainya. Dan pengembangan kita dalam untuk mengembangkan bidang medicine ataupun kesihatan dan menaiktarafkan mereka yang berpangkat medical officer ataupun pegawai perubatan menjadi specialist. Ini adalah antara tumpuan yang kita expect ataupun andalan yang boleh kita buat untuk tahun 2024. Okey. Baik, Ibrahim, kita tahu di bawah inisiatif NIMP dan My Digital juga memberi fokus kepada sektor bernilai tinggi. Jadi, adakah Yayasan Peneraju sendiri sudah bersedia siapkan perancangan fokus talent ini emerging dalam emerging economies ataupun ekonomi baru? Okey, soalan bagus, Nina. Sebab macam saya sebutkan tadi, tiga teras yang kita bawakan yang Peneraju dalam tahun 2024 adalah peneraju profesional iaitu kewangan, peneraju spesialis dan juga peneraju teknologi. Tapi soalan yang Nina sebutkan tu menyentuh dua teras yang kita ingin kembangkan lagi iaitu peneraju skill ataupun TVET dan juga peneraju tunas ataupun akademik. Dan dari segi peneraju skill, antara bidang yang kita akan beri pengkhususan yang lebih mendalam adalah dalam pembikinan dan pembuatan, manufacturing, automotif, electrical and electronic dan juga digital dan ICT. Dan ini tidak memerlukan lepasan universiti ataupun beasiswa, sarjana muda, tetapi sekiranya bakat itu lepas SPM ataupun telah bekerja selama mungkin 3 ke 5 tahun, bakat-bakat ini boleh memohon untuk mendapatkan pekerjaan di dalam bidang-bidang ini ataupun latihan dalam bidang-bidang ini. Dan ini sangat penting sebab berdasarkan discussion yang kita telah buat iaitu Yayasan Peneraju dengan industri, terutamanya dalam sektor pembuatan seperti Kulim High Tech Park dan juga beberapa teknologi park yang lain di Malaysia dan juga industri yang wujud di Sabah dan Sarawak seperti perbincangan yang kita telah buat bersama SDEC di Sarawak, SINIC di Sabah, IDS Sabah dan sebagainya. Tumpuan harus diberikan tentang latihan yang boleh diberikan kepada bakat yang tidak mempunyai ijazah sarjana muda tetapi ada minat dan ada keperluan industri untuk melatih mereka di dalam sektor-sektor ini. Dan disebabkan itu kita akan bekerjasama dengan sektor seperti MARI iaitu Malaysian Automotive Robotics Institute. Kita akan bekerjasama juga dengan Kulim Advanced Technologies ataupun KAT yang berpusat di Kulim, KTP
KPC, Kulim High Tech Park, dan juga bekerjasama dengan UniKL MIDI dan juga KTMB untuk rail dan sebagainya. Ini adalah antara sektor-sektor ataupun industri yang kita akan menolong mereka menambah baikkan skill TVET di dalam lokasi-lokasi seperti berikut. Dan ini sangat penting sebab seperti mana kita tahu, gaji median untuk lepasan universiti telah pun turun daripada RM2,066 sekitar 4 atau 5 tahun lalu kepada RM1,600 pada tahun ini. Tahun 2023. So, tiada lagi konsep wage premium yang dapat kita sebutkan jika kita pergi ke universiti. Jadi mereka yang pergi ke universiti dapat wage premium, wage discount actually, tapi mereka yang diberikan latihan skill TVET dan sebagainya akan terus mendapatkan gaji dan upah yang tinggi. So ini adalah antara trend yang kita nampak pada tahun ini. Kalau kita nak lihat setakat 31 Disember 2023, inisiatif Yayasan Peneraju telah melahirkan sebanyak 63,000 bakat Bumiputera. Pada tahun 2024, tahun ini, apakah perancangan Yayasan Peneraju untuk tingkatkan lagi usaha ataupun lahirkan banyak lagi bakat? So, angka tu sangat kami bangga. Ya, 63,000 mungkin tidak banyak berbanding dengan institusi latihan ataupun institusi kerajaan yang memberikan beasiswa latihan yang lain. Tetapi 63,000 yang kita sebutkan tu, mereka berdaya saing yang tinggi, mereka mendapat gaji dan upah yang tinggi di dalam sektor-sektor mereka tersebut, dan mereka mempunyai satu konsep yang ada value changing agent, di mana kita melihat mereka sebagai ejen-ejen pengubah di dalam sektor-sektor masing-masing. Kita tahu cabaran sentiasa ada, cuma apa yang berbezanya adalah solusi untuk kita tanganinya. Kita tahu ada juga program dah ada, peruntukan dah ada, sasaran target pun dah ada. Jadi bagaimana untuk kita menyesuaikan model pembangunan daripada segi bakat ini, kuantiti, kualiti, kerelevanan ini mengikut konteks ekonomi semasa bergerak ke hadapan. Okey, so ini membolehkan kita untuk explore satu lagi topik yang mungkin kita belum sentuh lagi di dalam perbincangan pada hari ini. Kita kena tengok beberapa risk profile yang wujud di dalam negara kita. Pertama adalah political risk, dan kedua adalah tentang environmental risk, dan ketiga adalah tentang technology risk. Kita sentuh one by one ya untuk menjawab soalan Nina. Political risk di dalam negara kita sejak 2018 adalah sederhana ke tinggi. Dan apabila kita tengok, pentadbiran telah pun berubah beberapa kali. Ini telah mengekang pengembangan dan rollout of long term plan, dasar-dasar jangka panjang ataupun jangka sederhana. Tetapi di bawah pentadbiran kerajaan madani, kita pun telah tengok risiko politik ini telah pun susut. Dan ini telah membolehkan gerak kerja dan urus tadbir, terutamanya libat urus di antara agensi-agensi kerajaan, dapat dibangunkan dengan baik dan pelan-pelan jangka sederhana dan juga jangka panjang dapat dilaksanakan dengan teratur. That's the most important thing. Political risk have subsided. That's number one. Number two adalah tentang environmental risk. Dan ini adalah satu topik yang sangat hangat diperbincangkan. Dan kalau kita tengok daripada penyusunan semula dan atur cara kembali daripada yang telah dilakukan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri baru-baru ini, Kementerian Kelestarian telah pun diubah untuk memastikan bahawa kita lebih teratur dalam menyusunkan how energy is being created and how energy is going to be managed and how natural resources is going to be administered. So dengan itu kita tengok Yang Berhormat Nik Nazmi dan juga Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Fadilah telah pun membolehkan gerak kerja dapat diatur dengan baik. Dan oleh itu kita dapat tackle a bit, sedikitlah tentang environmental risk. Dan ketiga adalah technology risk. Dan disebabkan ini kita sekali lagi tengok penyusunan semula oleh Kerajaan Madani, oleh pembahagian Kementerian Komunikasi dan juga Digital, dan tumpuan yang lebih mendalam dapat dilakukan oleh Kementerian Digital contohnya apabila mampu diletakkan bawahnya dan mampu adalah 1/3 daripada mereka yang agensi yang melaksanakan padu contohnya dapat dilaksanakan dengan baik dan boleh hadapi segala risiko teknologi yang mungkin akan dihadapkan oleh negara ini untuk tahun ini. Dan komunikasi pula, Kementerian Komunikasi dapat melaksanakan
segala gerak kerja multimedia dengan baik dan memastikan bahawa segala usaha untuk kita tackle any communication risk and technology risk dapat ditandingi dengan lebih fokus dan penelitian yang lebih khusus oleh kementerian tersebut. So because of these 3 risk mitigation efforts yang dilaksanakan oleh Kerajaan Madani, kita tengok bahawa kita lebih optimistik untuk melaksanakan apa yang harus dilaksanakan di dalam tahun 2024. Tentu banyak usaha yang telah dilaksanakan dan sedang dalam perancangan oleh Yayasan Peneraju. Saya nak ucapkan sekali lagi terima kasih kepada tetamu kita, Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Ibrahim Sani. Saya sebab I di sini. Normally I yang tanya question kan? Betul, sudah tu. Saya nak ucapkan terima kasih Ibrahim Sani. Sudah tu semua perkongsian ini akan kami rangkumkan dalam astroawani.com dan semua platform digital Astro Awani.